Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Sarah Nadia binti Jamaluddin akan membentangkan poster saya yang bertajuk Permainan Tradisional, Mengapa Ia Penting? Saya memilih tajuk ini untuk diulas kerana saya berpendapat bahawa pada zaman kini permainan tradisional makin dilupakan dan semakin ditelan zaman. Kebanyakan kanak-kanak dalam zaman pasca modernisasi kini, setengahnya tidak pernah bermain permainan tradisional. Malahan, ada juga yang tidak pernah melihat serta mendengar tentang permainan tradisional. Bagi saya, perkara ini amat menyedihkan serta merisaukan kerana jika bukan pemaju generasi masa hadapan, maka siapa lagi yang akan membawa kebudayaan serta tradisi kita hingga ke akhir hayat dunia ini? Bak kata pepatah hang tuah, tidak hilang Melayu di dunia. Bagi memastikan hasil titik peluh serta sejarah nenek moyang kita teruskan, saya berasa bertanggungjawab untuk mengupas tentang permainan tradisional. Yang dipilih oleh saya bagi memastikan permainan tradisional akan terus dimainkan adalah dengan menceritakan kepentingan permainan tradisional itu sendiri. Sebelum itu, saya akan terangkan tentang apa itu bermain dan juga apa itu permainan tradisional. Bapa selalu bertanyakan soalan seperti kenapa saya perlu tekankan aktiviti bermain. Persoalan ini diajukan selalunya kerana ibu bapa memikirkan bahawa akademik adalah lebih penting daripada bermain. Sedangkan mereka patut tahu bahawa bermain ini merupakan sebuah kunci penting untuk membuka pintu kepada pembelajaran yang meronokkan dan berkesan untuk kanak-kanak. Permainan tradisional? Apa pula itu? Permainan tradisional ini merupakan permainan yang diambil alih dari generasi terdahulu dan diteruskan ke generasi muda kini melalui lisan suara atau persembahan. Sama seperti tradisi budaya kita yang lain, kebanyakannya disampaikan dengan cara yang sama. Begitulah ia diturunkan kepada generasi sekarang dan dimainkan sehingga kini. Baiklah, sekarang kita berbalik kembali kepada tajuk utama kita iaitu mengapa permainan tradisional itu penting. Seperti yang kita tahu, segala jenis permainan merupakan sebuah medium berkesan dan bermakna untuk membantu kanak-kanak memperkembangkan potensi serta perkembangan dan pertumbuhan mereka. Tapi, tujuan saya tekankan permainan tradisional berbanding permainan jenis yang lain adalah kerana saya mendapati bahawa permainan tradisional dapat memperluaskan potensi kanak-kanak secara menyeluruh. Lebih-lebih lagi daripada pertumbuhan juris. Habis tu, permainan lain tidak dapat perkembangkan semua jenis perkembangan tersebut ke? Tidak, memang benar terdapat banyak lagi jenis permainan lain yang juga dapat bantu tingkatkan perkembangan kanak-kanak. Tapi ada sebab saya lebih menyukai permainan tradisional berbanding permainan yang lain. Baiklah, saya beri satu contoh. Saya ambil contoh permain puzzle. Bermain puzzle selalunya dimainkan secara individu. Tiada peraturan yang menetapkan pemain puzzle perlu dimainkan lebih daripada seorang. Jadi di situ kemahiran sosial sukar untuk ditingkatkan. Dan permainan puzzle ni selalunya dimainkan oleh kanak-kanak yang tidak suka bersosial. Walaupun itu bukanlah kes bagi semua kanak-kanak yang bermain puzzle, namun seperti yang saya katakan, ini hanyalah contoh. Bukan itu sahaja, permainan puzzle dapat meningkatkan perkembangan kognitif atau intelek kanak-kanak, terutamanya kemahiran penyelesaian masalah. Namun begitu, perkembangan nilai moral kanak-kanak tidak dapat dipertingkatkan kerana bermain puzzle tidak banyak memfokuskan kepada perkembangan nilai dan sosial kanak-kanak, kecuali sikap sabar. Tapi, melalui permainan tradisional, semua perkembangan dan pertumbuhan serta pelbagai kemahiran kanak-kanak dapat ditingkatkan. Antara kemahiran yang dapat kita lihat di dalam permainan tradisional dibahagikan kepada 4 kemahiran utama. Pertama, dari segi fizikal. Kebanyakan permainan tradisional di Malaysia akan meliputi kemahiran fizikal yang melibatkan kekuatan dan daya tahan tubuh serta kelunturan kanak-kanak. Kala kemahiran kedua melibatkan kemahiran kognitif iaitu kemampuan berfikir, mengira, daya ingat, kreativiti serta inovasi dan penaklukan. Seterusnya, kemahiran sosial yang meliputi kerjasama, mematuhi peraturan, hormat menghormati antara satu sama lain, hemat tinggi, baik hati dan sebagainya. Akhir sekali adalah kemahiran penyelesaian masalah yang meliputi keupayaan membuat strategi dan menyelesaikan masalah. Tahu, mesti anda berfikir, apa kaitan 4 kemahiran ini dengan kepentingan permainan tradisional? Ya, ada kaitannya. Saya akan perjelaskan dengan lebih terperinci melalui 2 contoh permainan tradisional yang telah saya pilih iaitu permainan Tok Harimau dan Galah Panjang. Mari saya jelaskan dengan lebih baik. Pertama adalah permainan Tok Harimau. Tujuan permainan Tok Harimau ini adalah untuk menguji tahap kecekapan dan ketangkasan individu ketika bermain. Permainan Tok Harimau ini bukan sahaja menyeronokkan. Permainan ini juga menyentuh 3 domain yang akan membantu pertingkatkan perkembangan serta pertumbuhan kanak-kanak. Pertama adalah domain kognitif. Bagaimana domain kognitif disentuh melalui permainan ini? Ketika kanak-kanak menyebut pukul berapa Datuk Harimau dan pemain Datuk Harimau perlu menjawab waktu mengikut konsep waktu dan masa yang betul. Mereka akan belajar membilang nombor dan konsep masa. Dengan ini, perkembangan serta pertumbuhan kognitif kanak-kanak dapat ditingkatkan. Seterusnya, domain afektif. Tidak banyak permainan yang menyentuh domain afektif. Namun boleh dikatakan setiap permainan tradisional di Malaysia ada menyentuh perkembangan afektif kanak-kanak. Sebagai contoh dalam permainan Tok Harimau, peraturannya adalah perlu bermain lebih daripada 2 orang dan mempunyai peraturan tambahan yang perlu dipatuhi. Permainan ini banyak membentuk kanak-kanak untuk bersama-sama mematuhi peraturan yang ditetapkan agar permainan dapat berjalan dengan lancar. Oleh itu, mereka juga akan merasa bertanggungjawab untuk mematuhi setiap peraturan untuk kebaikan sejagat. Akhir sekali adalah domain psikomotor. Sudah tentu permainan Datuk Harimau ini menyentuh domain psikomotor kanak-kanak kerana seperti yang kita tahu, permainan ini meningkatkan kemahiran berlari serta ketangkasan kanak-kanak. Sejurusnya boleh tingkatkan kesihatan kanak-kanak. Antara kemahiran yang terlibat dalam permainan ini adalah kemahiran motor kasar, kemahiran mendengar dan kemahiran
bersosial bersama rakan yang lain. Sekarang, mari kita lihat dari sudut permainan gala panjang. Tujuan gala panjang adalah untuk menguji seberapa cekap pemain dapat melepasi halangan. Bagaimana permainan ini menyentuh domain kognitif kanak-kanak? Ketika kanak-kanak memikirkan strategi yang baik untuk mencapai matlamat mereka untuk kegarisan penamat, mereka menggunakan kemahiran intelek serta kemahiran berfikir mereka. Manakala domain efektif bagi permainan galah panjang berlaku apabila kanak-kanak pelajari cara bekerja dalam kumpulan, di mana kemahiran bersosial akan digunakan pada waktu ini. Akhir sekali, kanak-kanak diperlukan untuk berlari, berjalan, menghalang dan pelbagai cara menyebabkan mereka dapat meningkatkan koordinasi otot seperti kelajuan, keseimbangan, fleksibiliti dan juga ketahanan badan ketika bermain galah panjang. Perkara ini telah menyentuh domain psikomotor kanak-kanak. Kemahiran terlibat dalam galah panjang adalah kemahiran sosial, motor kasar dan juga berfikir. Menerusi penjelasan, dapat dilihat bahawa permainan yang diturunkan oleh warisan nenek moyang kita banyak menyentuh domain kanak-kanak, terutamanya nilai dan sasiah diri. Betul seperti sejarah yang dibaca kita sama ini, nenek moyang banyak menyentuh tentang adab serta budaya kaum Malaysia. Sejurus menyebabkan permainan tradisional kebanyakannya dapat membantu membentukkan peribadian nilai serta sasiah moral yang baik pada kanak-kanak, dan yang paling penting, permainan tradisional juga membantu meningkatkan perkembangan kognitif dan juga fizikal kanak-kanak. Kesimpulannya, permainan tradisional merupakan maruah dan identiti sebuah bangsa dan negara Malaysia. Budaya yang dikongsi pada masa ini sangat diperlukan untuk menyampaikan masa lalu dan membimbing masa depan, kerana hanya melalui bermain permainan tradisional, pelbagai domain kanak-kanak dapat disentuh dan ditingkatkan. Oleh itu, sangat mustahak untuk memberikan pandangan yang bermanfaat mengenai keberkesanan penggunaan permainan tradisional dalam mengajar kanak-kanak di persekitaran sekolah dan rumah supaya semua masyarakat dapat merasai kepentingan permainan tradisional bersama-sama.